Assalamualaikum Emir. Belum masuk. Okay, boleh masuk tak Emir dalam live? Saya dah jemput dah. Invite lain. Okay, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. 2-3 kali invite Ya. Okay. Sihat lah? Alhamdulillah sihat Ustaz. Okay, kita mula. Okay, sebentar lah. Nak pergi slow sikit dia punya jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu secara live di Instagram. Baik, yang mana pagi ini kita akan teruskan dengan muzakarah lah ataupun ulang kaji. Masih lagi menggunakan buku ni, buku panduan membaca Al-Quranul Karim mengikut riwayat Imam Hafs bin Sulaimi Al-Kufi, menggunakan kitab yang disusun oleh Al-Fadil Ustaz Zakaria Ahmad Al-Fatani Al-Hafiz. InsyaAllah begini kita akan bincang ataupun muzakarah muka surat apa ni? Sambung muka surat. Okey, muka surat 4 lah. Sambungan apa ni, contoh bacaan bagi huruf yang sukun yang tidak ditandai dengan sukun. Huruf yang mati yang tidak ditandai dengan sukun. Okey, baik. Atas sekali surah apa ni? Baca je lah. Zukhruf ke apa? Itu apa nama dah. Nak baca dah tu. Apa? Zukhruf ke apa nama? Tak apalah tu. Nanti kita tengok lain dalam Quran lah. Dia punya baris lah. Takut silap sebut kan. Pasal baris bila tak ada ni kita duk pergi bubuh Quran tak boleh lah kan. Siapa pun tak ingat nama ada tu. Nak berbaris apa kan. Kena semak dalam Quran. Baik, dia ayat dia 39. Mana dia? Yang mata nun apa? Ni nun ni. Nun yang mati ni. Ni nun mati. Tapi dia tak ada tanda sukun. Nak menunjukkan kata di sini apa ni, bacaan di sini tidak jelas sebab dia tak ada sukun. Sedangkan dia nun mati. Baik. Di sini idgham ma'al gunnah lah sebab nun mati jumpa ya. Baik. Okey, kita cuba baca tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Walan yanfa'akumul yawma idh zalamtum. Cuba baca. Walan yanfa'akumul yawma idh zalamtum. Baik, bukan di sini lah, bukan hak nun mati ni, bukan. Yang ni tajuk lain, ni. Zal ni. Saya silap tengok tadi. Zal mati yang tidak ditandai dengan sukun bertemu dengan dha. Maka masukkan zal ini ke dalam dha secara kamil, secara sempurna. Maknanya zal ini tak bunyilah. Idzalamtum. Terus bunyi dha lah. Jangan macam idzalam. Zal ni tak bunyilah sebab dia masuk dalam dha secara kamil, secara sempurna. Bukan hak depan ni. Hak depan ni idgham ma'al gunnah. Nun tu betul juga tak ada tanda sukun kan, tapi yang tu bak lain.
bab hukum idgham al-ghunnah. Tapi nak di sini zal. Zal mati yang tidak ditandai sukun dimasukkan, diidghamkan ke dalam dha secara kamil, secara sempurna. Maknanya zal ini tak bunyi dah. Terus masuk dha lah. Kita Dia baca hukum. sekali. Yang ni sebabkan apa? Yang mati berjumpa dengan yang sabdu kan Ustaz kan? Yang nak Ah, berbanding. ya. Ya, tanda sabdu tu nak menandakan kata idgham kat situ. Hukum idgham, masukkan zal ke dalam dha. Kita baca dia. Walan yanfa'akumul yawma idh zalamtum. Cuba. Walan yanfa'akumul yawma idh zalamtum. Zal tu jangan bunyi lah. Terus masuk dha lah. Maksudnya terus tebal lah. Sebab zal ni nipis kan, zal. Dha tebal. Jadi terus tebal lah. Tak payah nipis lah. Pasal zal ni masuk dalam dha. Okey, faham lah? Okey, seterusnya dalam surah Taha. Surah Taha ayat 114. Ni lam ni. Nampak tak lam ni? Lam ni lam mati ni. Lam mati tapi tidak ditandai sukun. Bertemu dengan ra lah. Jadi bacaan terus kita masuk lam mati itu ke dalam ra secara kamil, secara sempurna. Maksudnya lam tu tak bunyi terus. Tak bunyi dah. Terus bunyi ra. Waqur. Jangan baca waqul. Salah. Sebab lam ni sudah masuk ke dalam ra secara kamil. Okay, kita cuba baca. Wa qur rabbi zidni ilma. Cuba. Wa qur rabbi ridni ilma. Huruf zai jaga lah. Sofi dah. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi rizid. Zid. Sekali. Wa qur rabbi zidni ilma. Okey, seterusnya Min. Ni nun mati lah. Ni. Sebab tengok belakang tak ada lah. Ni nun mati yang tidak ditandai sukun bertemu dengan lam kan. Kalau dalam tajwid tu dipanggil hukum apa? Idgham bila gunnah. Jadi hukum idgham bila gunnah ni dia termasuk dalam idgham kamil. Iaitu masukkan nun ini ke dalam lam secara kamil. Maknanya nun ni tak bunyi dah. Dengan min tak ada lah. Min tak ada dah. Terus mil. Faham tak? Terus bunyi lam. Okey, kita cuba baca. Min ladun hakimin khabir. Cuba. Min ladun hakimin khabir. Kalau dalam tajwid dipanggil idgham bila gunnah. Masukkan nun ke dalam lam tanpa dengung lah. Dia termasuk dalam idgham kamil. Okey, kemudian mana dah? Ni mim ni. Mim mati yang tidak ditandai sukun bertemu dengan mim kan? Mim syaddah ni. Baik. Di sini juga termasuk idgham kamil. Masukkan mim hak mati ini ke dalam mim hak kedua tu secara kamil, secara sempurna. Tapi bunyi dia mim juga lah sebab dua-dua tu mim kan? Baik. Walaupun kita tak bunyi mim hak pertama ni, mim hak kedua tu bunyi mim juga. Jadi macam sama je lah. Okey, cuma di sini kena dengung lah. Masukkan mim ini ke dalam mim ni dan dengung dua harakat. Kalau dalam tajwid dipanggil hukum apa? Idgham mislain saghir lah, bahagian mim mati. Idgham mislain saghir. Baik. Cara baca dia rapatkan bibir dan dengung dua harakat. Wa atuhum mimma lillah. Wa atuhum mimma lillah. Saya nampak macam ni pula. Ni nun ni. Nampak tak? Ada dua ke? Kan? Betul tak? Tapi hak ni pun rasa sama juga ni. Mim. Nak tahu kamil tak kamil ni huruf mim tu ada syaddah. Hak ni pun ada syaddah juga kan? Jadi rasanya dua-dua ni sama ni. Mim ni pun juga, dia juga idgham kamil, hak ni pun dia juga. Tapi hak ni lebih ketara lah sebab hak ni nun tak bunyi terus kan? Bunyi mim kan? Pasal nun ni masuk dalam mim. Sama, dua-dua ni sama. Tak apalah, hak ni lah dikehendak kita sini yang ni. Nun ni. Tak ditandai sukun. Ni pun sama juga ni. Mim mati tapi tak ditandai sukun. Masuk dalam mim yang kedua. Ni pun masuk dalam mim yang kedua. Sama lah, sama. Okay, sekali. Wa antuhum mimma lillah. Wa atuhum mimma lillah. Yang ni dalam surah An-Nur ayat 33 lah.
Okey, seterusnya adillah. Ni halas kali ni. Dal. Dal mati yang tidak ditandai sukun masuk dalam ta lah. Kalau dalam tajwid dipanggil hukum apa? Idgham mutajanisain kalau tak silap dia. Idgham mutajanisain. Makhraj sama tapi sifat berbeza. Dal dengan ta, dal dengan ta ni makhraj dia sama kan? Hujung lidah tekan belakang gigi kaki atas kan? Makhraj ada. Sifat dia lain. Ta tak ada qalqalah tapi dal ada qalqalah. Itu salah satu perbezaan lah. Banyak lagi sifat. Yang tu kena tengok bab sifat. Nak contoh kata dal ini dimasukkan ke dalam ta ini secara kamil, secara sempurna. Maknanya dal ni bunyi tak? Qalqalah dah. Tak bunyi dah lah. Tak bunyi dah lah pasal masuk dalam ta. Kalau ikut tu ahad. Macam tu lah kalau ikut tu. Tapi di sini tak boleh bunyi qalqalah sebab sifat qalqalah, makhraj dal terus hilang masuk dalam ta secara kamil. Jadi tak bunyi terus bunyi ta. Okay, kita cuba baca dalam surah An-Nahl. An-Nahl ayat 91. Wa awfu bi'ahdillahi idza ahadtum. Cuba. Wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum. Jangan baca ahad. Terus ahadtum. Boleh faham kan? Okey, itulah kalau jumpa Al-Quran macam itulah cara baca dah. Okey, seterusnya. Yang ni pun sama juga. Dal macam ta tadi lah. Masuk dal ni ke dalam ta secara kamil. Asal dia laqad. Kalau ikut asal dia macam tu. Laqad. Tapi kat sini tak boleh baca laqad. Tak boleh baca qalqalah. Kerana dal ini sudah masuk ke dalam ta secara kamil lah. Secara sempurna. Jadi, terus bunyi ta lah. Dal ni tak bunyi lah. Laqad taballahu ala nabi. Cuba. Laqad taballahu 'alan nabi. Nabi. Ada syaddah tu kena tekan. Nabi. Laqad taballahu ala nabi. Cuba ni. Wa laqad taballahu Wa tak ada. 'alan Laqad saja. Laqad saja. wa laqad Wa tak ada. Wa tak ada. Laqad saja. laqad taballahu 'alan nabi. Baik. Yang ni dalam surah Taubah lah. Surah Taubah ayat 117. Kemudian seterusnya mana dah? Ada tak? Yang ni dekat Ada tak? Ada tak huruf yang idgham? Ada tak? Macam tak ada apa? Ada tak? Tak ada kan? macam Ada tak? wow, tak ada. Tazawwadu. Razza. Kat sini ni. Ni. Sini. Lam ni. Lam. Di sini lam ni. Dia sama dengan atas juga celah. Ustaz kan? Tentang An-Nabi tu. Mana? Dia sama dengan atas juga kan? Tentang Nabi tu. An-Nabi. Tambah ni. Tapi nak hak depan ni ni hak atas ni nampak hak depan ni lagi. Hak dan ni. Ni pun betul juga. Tapi nak hak depan ni. Tapi hak ni dah tak ada yang lain dah. Hak ni yang rasa. Kan? Hak ni bersama juga. Sebab di sini lam tu tak ada sukun. Lam tu lam mati tu. Tapi tak ada sukun sebab apa? Sebab ada idgham masuk ke dalam zai. Dipanggil idgham mana? Idgham syamsi ataupun alif lam syamsyah. Masukkan lam itu ke dalam zai. Bacaan dia lam tak bunyi. Khairaz masuk terus zai. Ini pun sama juga. Di taqwa lam tu tak bunyi dah. Lam tu masuk dalam ta syaddah tu. Idgham syamsi. Termasuk juga dipanggil idgham kamil, sempurna lah. Maknanya lam tu tak bunyi lah. Okey, kita cuba baca. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Taqwa. Baik, dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Baik, seterusnya. Baik, yang ni nampak ta ni, ta mati ni yang tidak ditandai dengan sukun bertemu dengan ta. Cara bacaan dia, ta ini diidghamkan masuk ke dalam ta itu secara kamil. Maknanya ta ini sudah tidak bunyi lagi. Jangan baca waddat. Tak ada lah, sifat hams tak ada lah. Terus masuk dalam ta jadi bunyi ta terus. Waddat ta'ifatun min ahlil kitab.
Wadatto. Ada syadah, ada syadah. Waddat Wadatto. Wadatto ifatum min ahlil kitab. Okey, ini dalam surah Ali Imran ayat 69. Ustaz, Kemudian, kalau ya. yang ifatum tu, kalau kita pecahkan dia nun dia akan jadi nun yang bersukun atau tak bersukun, Ustaz? Ifatum, nun mati bertemu dengan mim kan? Yang tu tak sukun juga. Tak sukun. Pasal dia nun mati bertemu dengan mim kan? Kalau kita pecah, kalau ikut kita kita tulis tanwin ni dalam bentuk dalam bentuk nun mati kan? Jadi nun tu tak ada sukun pasal nun mati jumpa mim. Idgham ma'al gunah. Tapi di sini tak ni lah kan? Ni ikut idgham. Tapi nak di sini hadapan ni. Hadapan ni. Dia punya tajuk dia. Okey, habis. Yang ni pun sama juga. Dal. Ta mati. Ta mati bertemu dengan dal. Ta tu tidak ditandai sukun. Dalam surah Al-A'raf ayat 189. Jadi bacaan terus masuk dal lah. Ta tu tak bunyi lah. Asqalat. Tak bunyi dah macam tu. Sifat ham dia tak bunyi dah. Falamma athqalat da'awa Allah rabbahuma. Cuba. Falamma athqalat da'wa Allah. Falamma athqalat da'awa Allah rabbahuma. Ha rabbahuma. Tengok bawah. Rabbahuma. Falamma athqalat da'awa falamma athqalat da'awa Allah wa rabba. Wow tak ada hanya kata da'awa Allah rabbahuma. Falamma athqalat da'awa Allah rabbahuma. Tu. Betul ya. Jadi ta tu tak bunyi dah lah kan? Faham kan? Ya. Faham? Okey. Baik. Dah faham lah, kita tengok muka surat sebelah. Baik. Hari ni saya kelas budak-budak tak ada ni. Tu yang kalau ikut tu nak melawai tapi kita dah biasa janji lepas tengah kan. Dan makan dulu. Okey, baik. Tajuk seterusnya iaitu huruf sukun. Kena faham tajuk ni baru kita boleh faham dia punya contoh. Huruf sukun tidak bertanda. Macam tadilah. Huruf yang mati tidak bertanda sukun. Sama lah. Dan selepasnya huruf tidak bersabdu. Yang hak tadi ni, kemarin ni hak tadi ni, hak sambung tadi ni. Huruf sukun tidak bertanda dan selepasnya huruf yang bersabdu. Yang ni pula beza dari huruf selepas tu. Selepas huruf sukun yang tidak bertanda tu. Yang hak kemarin huruf yang bersabdu, yang ni tidak bersabdu pula. Faham tak? Sekali lagi. Huruf sukun tidak bertanda. Faham tak dekat tu? Okey. Maksudnya huruf tu dia mati tapi dia tak ada tanda sukun. Faham kan? Kemudian selepasnya huruf tidak bersabdu. Maknanya huruf selepas tu tidak ada sabdu, tidak ada syaddah. Faham tak? Okey. Huruf selepas huruf mati tadilah tidak ada syaddah. Faham tak? Faham ya? Okey, kita tengok contoh baru nampak. Okey, yang pertama surah Al-Maidah ayat 28. Ni. Nampak tak ta ni? Nampak tak saya garis ni? Okey, ta tu mati tu. Ta mati ataupun ta sukun tapi ada tak tanda sukun? Tak ada. Kemudian selepas dia huruf ta tu ada sabdu tak? Tak ada. Tu. Faham tak? Tapi di sini nak baca macam mana? Nak bunyi ta ke tak? Nak bunyi qalqalah kan macam mana? Kalau Amy lah, nak tanya Amy tu. Boleh kena Rasa boleh. Kena bunyi rasa-rasa. Baik, di sini idgham juga Amy, idgham. Masukkan ta ini ke dalam ta. Faham tak? Di sini juga tidak boleh dilantunkan, tidak boleh dibaca dengan qalqalah. Jangan baca la in basata. Tak boleh. Jangan baca qalqalah. Qalqalah ni kalau ta itu bertanda sukun sahaja. Dia ada tanda sukun di atas. Itu baru qalqalah. Tapi kalau tak ada tanda sukun macam di sini, tak boleh qalqalah. Di sini idgham juga. Masukkan ta ini ke dalam ta. Dan di sini juga dia ada ba'da ni, huraian dia. Di sini kita kena kekalkan sifat ketebalan ta itu, kena kekalkan. Sifat tebal dia apa dah? Sifat isti'la, sifat itbaq. Nanti kita akan belajar sifat huruf pula. Cuma
masukkan ke dalam ta ini. Macam mana? Di sini ikhlas lah, kena rapat dulu. La in basata ilayya yadaka litaqtulani. Cuba. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Ilayya ya dua kali. Ilayya yadaka litaqtulani. Ilayya yadak. Sekali. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Baik, di sini kena hati-hati lah. Ramai yang macam salah sebab apa? Dia nak tebal ta tu. Dia nak tebal ta itu tapi dia pergi tebal sekali dengan sin tu. Basat, dia jadi basat. Sa tu sin nipis. Basa, sa. Baru tebal ta tu. Tapi lidah kita macam tu lah, biasa dia terpengaruh. Dia nak tebal ta ni, dia pergi tebal awal-awal dah. Kan? Lalu jadi macam tu kan, kalau kita baca laju siap. Okey, jadi pelan-pelan sikit. Sin ni kena nipis, ta ni saja tebal. Sifat tebal dia tu kena kekalkan. Memanglah dia masuk dalam ta. Dia di sini masuk dalam ta, tapi sifat tebal dia dikekalkan. Baik Ustaz, kita baca tajuk bawah dia dulu. Dia ada tajuk bawah. Huraian. Okey, bawah tu. Lagi bagi dia faham ni. Baik, dia kata apa? Apabila huruf sukun tidak bertanda, huruf yang mati itu tidak bertanda sukun dan selepasnya huruf tidak bersabdu. Faham tak cakap tu? Okey, faham Ustaz. Faham kan? Okey, dia kata kaedah dia apa dah? Maka dibaca dengan idgham naqis. Yang tadi idgham kamil kan? Kemarin ingat tadi ni. Idgham kamil ni apa dah? Kita masukkan makhraj huruf tu dengan sifat huruf tu ke dalam huruf yang kedua tu. Maksudnya huruf pertama tu tak bunyi terus. Tu idgham kamil. Kalau idgham naqis ni macam mana? Tu dia kata masuk dengan tidak sempurna. Apakah yang dimaksudkan dengan masuk tidak sempurna tu Amin? Iaitu kalau contoh yang tadi, yang atas ni tadi kan. Yang kata masuk ke dalam ta itu adalah makhraj ta sahaja, makhraj dia saja. Sifat dia dikekalkan. Sifat ta itu sifat tebal tu lah. Isti'la, itibaq tu dikekalkan. Yang masuk ke dalam ta itu hanyalah makhraj dia. Faham tak? Makhraj dia saja. Maksudnya masuk setengah, tak masuk setengah. Itu maksud dah. Itu yang dikatakan idgham naqis. Idgham naqis iaitu masuk tidak sempurna. Dia huraian tak habis ni. Masuk tidak sempurna dengan masuk yang masuk ke dalam ta itu adalah makhraj sahaja. Makhraj ta tu. Dan dikekalkan sifat ketebalan ta itu iaitu isti'la, itbaq, dikekalkan. Sebab tu kena baca tebal juga. Tu nampak tu. Dia kata tu. Dan ada yang dibaca dengan ikhfa. Ada juga dalam bab ni ada juga yang dibaca dengan ikhfa. Ikhfa tu disembunyikan. Tapi yang atas tadi dibaca dengan idgham. Idgham tu benda masukkan ta itu ke dalam ta. Tetapi dikekalkan sifat ta itu. Sifat apa? Sifat ketebalan ta itu dikekalkan, iaitu tebal tu. Isti'la, itbaq dikekalkan. Boleh faham tak? Kita kekalkan. Dia punya tebal tu mesti kena ada. Tapi dia masuk dalam ta. Tu. Setengah masuk dalam ta dan setengah lagi kekalkan. Yang dikekalkan itu adalah sifat ta. Yang dimasukkan ke dalam ta itu adalah makhraj ta sahaja. Dan sebab tu dipanggil idgham naqis. Tu. Depa hurai. Kalau tengok buku tajwid halusi sikit dia uraiannya itulah kan. Tapi saya dulu pun tak faham kak. Kita duk rajin belek tu duk dengar sikit-sikit kan. Faham lah. Dia kena rajin tak. Tajwid ni kena balik rajin semak, kena rajin belek sikit. Kalau semata-mata baca luar saja memang ni lah. Kalau kita tengok sini memang kita tak faham, kita kena cari kita tajwid yang besar sikit lah. Ada huraian-huraian kan. InsyaAllah. Baik, jadi di sini kena kekalkan lah tebal ni. Cuma bila kita nak tebalkan ta itu macam saya kata tadi lah, sin ni jaga. Jangan tebal dengan sin. Basat, dia jadi sin, jadi sad. Takut jadi sad. Tukar huruf pula. Basa, sa. Makhraj ada di mana? Sa. Lidah tu macam mana? Istifal, merendah. Jangan meninggi. Kalau meninggi lidah dia jadi sad. Isti'la. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Sekali. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Laju sangat tu. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Laju sangat. Ilayya belum lah tu. Ilayya yadaka litaq. Tu.
Jangan laju kan. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Okey. Kita kena belajar semua ni Mi. Sebab semua ni kita akan jumpa ni. Kita baca Quran mesti jumpa benda ni. Bila jumpa benda ni, kalau kita tak belajar, confirm salah. Confirm salah. Sebab kita tak tahu ni, selok belok dah tu. Cara nak baca dah, pemahaman dah, kita tak tahu. Tiba-tiba kita nak baca. Contohlah macam kita tak pernah ambil lesen motor, kita kan tahu pun tanda-tanda tepi jalan kan. No entry ke apa kan. Tiba-tiba kita nak naik motor. Agak-agak betul ya, kita reti tak? Undang-undang jalan tak reti kan. Jalan no entry pun dan tak jumpa polis tak apa. Takut jumpa polis. Kan? No parking boleh tak, ni tanda apa? Oh, dia suruh parking nampak motor dah. Padahal door parking, dia tak reti orang putih pula dah. Jangan break. Jadi tak dapat tidak nak baca Quran kan, nak sembahyang, nak apa sekali pun kena mengaji lah, kena mengaji. Kita bukan apa, kita takut kita buat amal ibadah tu sia-sia, tak ada pahala. Tuhan tak kira pasal kita buat dalam keadaan tak ada ilmu, pakai mentam. Baik. Tapi kalau bab akidah bahaya. Kalau bab akidah kita bahaya, dia kena mengaji serta berdalil, tu lagi bahaya. Lain tu boleh kira, tahan kira lagi lah. Ni kalau bab akidah bahaya. Okey, baik. Boleh faham lah? Okey, seterusnya dalam surah Az-Zumar ayat 56, ayat itu ni. Ta juga sama lah macam tadi. Ta masuk ke dalam ta. Yang masuk ta tu, yang masuk ke dalam ta itu adalah makhraj ta sahaja. Tetapi sifat sifat ta itu dikekalkan. Sifat ta itu dikekalkan. Sifat apa? Sifat isti'la, sifat itba'. Nak tahu isti'la, istibak tu kena tengok bab sifat. Nanti kita sembang bab sifat pula nanti. Biar kita faham satu-satu insya-Allah. Baru kita bacaan kita tu sempurna insya-Allah. Kita tahu nak hak mana nipis, hak mana tebal. Ni hak nipis tebal baru kita rodong macam. Tu yang jadi masalah tu. Baik. Okey. Okey, kita cuba baca. Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Cuba. Ya hasrata ala ma farrattu fi jam. Ya hasrata ala ma tekan syadah. Farrattu fi. Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Tu boleh tu. Cuma jangan lantun lah. Kalau kita tak reti, kita pergi lantun ni. Farrattu fi. Betul tak? Pasal dia tak tahu. Bila tak tahu ni baca ikut dan. Kan? Ma farrattu. Dia jadi tu. Sedangkan ta itu mana ada sukun pun. Yang dia pergi lantun tu. Di sini idgham, bukan qalqalah. Kena faham tu. Cuma kekalkan sifat ta itu. Okey, baik. Seterusnya surah An-Naml ayat 22. Sama juga. Ta dengan ta juga. Masukkan ta dalam ta. Kes yang sama lah. Bacaan dia pun sama juga. Faqala ahattu bima lam tuhit bih. Cuba. Faqala ahattu bima lam tuhit bih. Yang ni qalqalah. Tuhit bih. Ada sukun tu. Tu sekali. Faqala ahattu bima lam tuhit bih. Tuhit bih. Qalqalah. Tuhit bih. Kali. Faqala ahattu bima lam tuhit bih. Boleh faham kan? Boleh. InsyaAllah. Okey. Seterusnya sama juga. Semua huruf yang ni. Bawah ni lain sikit. Ni sama juga. Kes yang sama. Ta masuk dalam ta, kekalkan sifat tebal ta itu. Wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Cuba. Wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Yang ni dalam surah Yusuf ayat 80. Mesti kita akan jumpa. Kita tak akan lari lah. Semua ayat-ayat ni semua dalam Quran, semua dalam surah-surah kita dah baca selalu. Tapi bagaimanakah kita baca betul tak betul jika kita tak belajar. Baik. Kena belajar, maknanya kena belajar. Baik. Yang ni ni
Yang ni nun mati. Nun mati yang tidak tanda sukun bertemu dengan ya. Ya tak ada syadah kan? Di sini juga dipanggil idgham ma'al ghunnah, betul tak? Nun mati bertemu dengan ya. Ya. Dan di sini juga kita panggil idgham naqis. Faham tak naqis? Naqis maksud dia masuk secara kurang. Yang masuk ke dalam ya itu adalah makhraj nun saja. Dan dikekalkan dengung, apa tu sifat nun tu apa dia? Dengung. Gunnah. Dikekalkan sebab tu di sini dia kena dengung. Itu makhraj dia sahaja ke dalam ya. Makhraj dia saja. Faham tak? Ustaz. Manakala sifat nun itu dikekalkan. Sifat dia apa dia? Dia dengung, gunnah. Maksudnya masuk setengah, tak masuk setengah lah. Tu dia panggil naqis. Dia termasuk dalam hukum ni. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Cuba. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Yang ni dalam surah Az-Zalzalah. Dia baca selalu ni dalam sembahyang. Surah ayat apa? Ayat 7. Tapi kita tak pernah kaji idgham. Yang kita tahu selama ni idgham ma'al ghunnah saja. Idgham naqis kita tak tahu. Padahal idgham naqis juga ni. Kerana kita tahu lah. Idgham naqis itu beda. Masuk secara kurang. Nun ni masuk ke dalam ya ini secara kurang. Kurang tu macam mana? Yang masuk ke dalam ya hanyalah makhraj nun. Yang kekalkan itu pada sifat nun itu. Ghunnah dikekalkan. Okey, tu uraian dah lah. Okey, seterusnya surah Al-Baqarah ayat 72 menada. Menada. Ni ya. Nun mati yang tidak ditandai sukun bertemu dengan ta. Kan bawah tadi huraian dia, nampak tak? Dia kata. Dan ada yang dibaca dengan ikhfa tu. Nampak tak? Ni. Atas ni. Ni. Di sini nun mati yang tidak ditandai sukun bertemu dengan ta. Dibaca dengan ikhfa kan? Di sini bukan idgham. Tapi kes dia sama juga. Jadi di sini tak dibaca dengan idgham, baca dengan ikhfa. Ikhfa ni pada sembunyikan bunyi nun ini di sisi ta lah. Sembunyikan. Okey, kita cuba baca. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Cuba. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Okey, jadi kita baca tu betul dah. Cuma kita nak lebih detail lagi lah kan. Okey, boleh lagi? Boleh? Boleh Ustaz. Satu ni. Okay. Ni yang saya tak payah mana kot. Okey, tengok bawah tu. Tengok dia kata bawah tu. Tanwin susunan begini. Susunan macam mana? Fathatain sama panjang ataupun dipanggil sama selari. Kasratain sama panjang, sama selari. Dhammatain 69. Senang nak faham 69. Bentuk dia macam ni. Dia ada 99, yang ni 69. Okey, kalau kita nampak tanwin macam ni, dia kata apa? Menunjukkan bacaan idhar. Menunjukkan kat situ bacaan kena jelas. Kita tengok tanwin pun kita tahu lah. Tu. Faham tak? Kita tak payah tengok tanwin, tengok tanwin tu, bentuk tanwin tu macam mana. Kalau bentuk dia macam ni, tahu dah. Di situ mesti jelas bacaan. Jangan duk dengung lah. Tu kita tengok. Okay, kita tengok bacaan dah. Atas sekali. Ni nampak tak? Tanwin ayat 3 ni lah atas ni. Orang panggil apa? Tanwin fathatin sama selari, sama panjang. Dia punya tu sama panjang. Kasratin sama panjang, selari. Dhammatin 69. 69 lah, senang abang. Senang faham. Okey, tengok ni hati bulat di atas mim ni ada fathatin sama selari. Kita tak tengok apa huruf ha tu, kita tengok tanwin tu saja kita tahu dah. Betul tak? Tambah lagi kita tengok ha tu, tanwin bertemu ha, hukum dia izhar halqi. Sana Aminah, Ana. Ya. Nak tengok TV, boleh buka yang wifi tu tak? Okey. Nampak kan? Amy faham tak? Kita tengok bentuk tanwin tu kita tahu kan? Kena jelas sini. Okey, surah An-Nisa, dia boleh banyak lah tapi dia pilih-pilih lah surah. Ni surah An-Nisa ayat 11. Okey, kita cuba baca. Dia jelaskan tanwin tu, lidah tu tekan tempat nun lah, makhraj nun. Sebab tanwin dengan nun mati ni benda yang sama. Itu kita cerita kan? Jadi sama. Jadi tekan lidah kita. Inna
Innallaha kana aliman hakima. Cuba okay? Innallaha kana aliman hakima. Okey, seterusnya surah An-Nisa ayat 138 ni belakang sekali ni. Okey, kita cuba baca. Basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima. Cuba. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Okey, seterusnya ni dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Okey, seterusnya surah Al-Baqarah ayat 74. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Okey, seterusnya surah Al-Baqarah ayat 115. Inna Allaha wasi'un alim. Inna Allaha wasi'un alim. Alim. Jangan kau alim. Kau hamzah alim. Alim. Kena tekan sikit sekali. Alim. Sekali. Inna Allaha wasi'un alim. Okey. Seterusnya surah Yusuf ayat 21 ni, nampak tanwin ni. Tengok tanwin tarah jelas. Lagi pula tanwin bertemu ain. Izhar lah. Wallahu ghalibun ala amrih. Wallahu ghalibun ala amrih. Okey, seterusnya last sekali. Ni syai'in ni kena jelas. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaq. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Khalaq bagi jelas. Qalqalah surah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Khalaqna bagi lantun perlahan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dengar tapi kurang jelas sikit lah. Tapi tak apa. Kena buat latihan lah. Kalau surah ni dia lantun saja tapi jangan kuat. Bagi dia punya lantun saja. Okey. Tak apalah tu. Dalam surah apa ni? Al-Qamar ayat 49. Sat. Okey, jadi sekat ni dulu boleh kot no? Min lah. InsyaAllah lah. Esok kalau dipanjangkan kita jumpa lagi dalam live siri yang seterusnya insyaAllah. Baik, jadi untuk begini sekat ini Amy tanda lah. Tanda muka surat apa ni? Muka surat 7 esok lah. Esok sambung muka surat 7 insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa kita buat live esok. Okey. Esok pukul 7 apa ni? Esok hari Jumaat. Esok Jumaat kan? Lupa. Astagfirullah, hari Jumaat saya tak boleh. Hari Sabtu pun kalau hari Jumaat waktu lain lah. Tak apa lah. Nanti esok saya abang lah. Tanya waktu mana. Okay, kalau ini free kan. Kalau pagi tak boleh lah. Kalau tengah petang ke lepas orang kerja nak tengah lah. Esok saya WhatsApp dulu. InsyaAllah. Okay, jadi live kita sekadar itu dulu. Kita belajar mudah-mudahan apa yang kita bincang begini kita faham. Saya faham, Amy faham insyaAllah. Dan sama-sama lah kita tahsin lah bacaan kita dari semasa ke semasa agar bacaan kita betul dan bacaan kita tu diterima lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kita sudahi live kita pagi ini dengan doa sikit lah. Mudah-mudahan berkaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Okay, sekali lagi terima kasih Amy kerana sudi luang masa bersama saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.